Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk pengiraan seterusnya, pengiraan litas selari. Okey, ini adalah litas selari. Arus yang mengalir, dia akan terpecah dua. Maknanya arus mengalir daripada sini, kemudian terpecah dua. Dia pergi junction pertama, terus ke mentol satu, junction kedua, baru jumpa mentol kedua. Jadi arus yang mengalir tu akan berbeza lah. Tak sama macam litas siri, arus yang mengalir adalah arus yang sama. Sama nilainya. Okey. Kalau litas selari tu ada banyak mentol, di sini ada 4 mentol, pun sama juga, arus yang mengalir, dia akan terpecah dua. Okey, terpecah dua, arus pertama pergi mentol satu. Terpecah jalan, kemudian terpecah lagi dua, mentol dua. Yang terpecah tadi tu akan jalan lagi, terpecah dua lagi, mentol tiga, dan kemudian pergi mentol keempat. Kemudian dia akan bergabung, pusing balik. Dan seterusnya. Okey, kita akan tengok pada soalan pengiraan. Pun sama juga. Yang paling penting adalah formula, iaitu hukum Ohm lah di sini. Yang digunakan dalam hukum Ohm adalah VIR. Okey, untuk VIR, V itu apa? V itu voltan ataupun dalam bahasa Inggeris voltage. Unit dia volt ataupun V huruf besar. Jadi tak kisah sama ada awak tulis ketika jawapan 7 volt, awak boleh tulis VOLT ataupun V huruf besar. Jika awak tulis voltan, salah. Manakala untuk I adalah dalam bahasa Perancis intensity de current. Mungkin betul sebutan dia. Sebab dalam bahasa Inggeris I disebut current. Dalam bahasa Melayu arus. Itu yang kalau kat rumah mak-mak kadang-kadang current tak ada. So mak awak sebenarnya cakap bahasa Inggeris. Unitnya adalah ampere ataupun A huruf besar. Okey, R. R dalam bahasa Inggeris adalah resistance, rintangan, unit ohm ataupun yang ni simbol dia. Jadi sebenarnya V adalah dalam bahasa Inggeris, I dalam bahasa Perancis, manakala R dia dalam bahasa Inggeris. Bukannya V voltan, R tu rintangan, tidak. Yang buat rumus ni pun ohm, bukan orang Melayu. Oh, kita guna rumus power, kuasa PIV. P untuk power ataupun kuasa. Unitnya adalah watt kecil ataupun W. Okey, IV samalah. Okay. Tengok diberikan nilai voltan adalah 6 volt. 6 volt. Kemudian nilai rintangan adalah 8 ohm. So M1 8 ohm dan M2 8 ohm juga. Hitungkan jumlah rintangan. Maknanya rintangan ni tadi M1 dengan M2 digabungkan. Dan kemudian nilai voltan pada M2 di litar tersebut. Okey. Kita pergi, pertama sekali dia minta jumlah rintangan. Okey, basically tak maulah Fisan memang tak pernah cantik. Basically, litar tu dia begini betul. Okey, tengok lakar pun tak cantik. Lah, buat kaca cantik. Basically, litar tu begini. Awak nak kena ubah, simplifykan litar tu, dia jadi begini. Okey, macam mana nak buat? Jadi, kat sini, tadi rintang M1 kan? Rintangan untuk M1. So, sekarang ni rintangan M1 campur M2. Kat sini tadi RM1. Sini pula RM2. So, dia nak awak kecilkan daripada 2 ni tadi jadi 1. So, nak tambah ni tadi bukan seperti litas siri. Kalau litas siri, hanya tambah. Tapi berbeza untuk litas selari, jalan kiri dia agak meningkan. Okey, balik pada soalan tadi. Soalan tadi dia bagi Nilai voltan adalah 6 volt. Manakala rintangan untuk mentol 1 adalah 8 ohm. Rintangan untuk mentol 2 juga adalah 8 ohm. Okey, 8 ohm. Soalan minta jumlah rintangan. Okey, soalan minta jumlah rintangan. Ataupun saya simplifykan di sini sebagai RJ. Okey, untuk mencari jumlah rintangan untuk litas selari tidak sama seperti litas siri. Kalau litas siri, saya tulis kat sini. Kalau litas siri, jumlah rintangan RJ sama dengan R1 campur R2 campur etc. Okey, untuk litas selari berbeza. Untuk cari jumlah rintangan, first thing first, jumlah rintangan tu sendiri 1 per RJ. So, jumlah rintangan 1 per RJ sama dengan 1 per RM1, rintangan mentol 1, campur dengan 1 per rintangan mentol 2. Okey, faham kat sini? Ini adalah formula. Katakanlah awak punya mentol ni ada sampai 10, maknanya disambung-sambung ke bawah ni, ada sampai 10. Dekat sini jadi tambah 1 per rintangan mentol 2 sampailah 1 per rintangan mentol 10. Okey, bergantung. Ada 20 lah. Jadi, masukkan pula, salin balik. 1 per rintangan mentol 1 adalah 8 ohm.
Kemudian rintangan mentol 2 pun 8 ohm. Jadi masukkan sini 8 ohm. 8 ohm. Okey, pembawah dia sama kan? Di bahagian bawah sama kan? Tambah pecahan biasa. Sama macam matematik. Tak ada yang lain pun. Jadi 1 per rintangan jumlah tadi. Apabila sama boleh ditambahkan. Jadi 1 per 8 tambah 1 per 8 bersamaan dengan 2 per 8. Kalau awak jawab 2 per 16, salah. 2 per 16 salah. Marah cikgu matematik korang. Okey, jangan jawab 2 per 16. Salah. Hanya tambah nombor yang di atas saja. Jadi 2 per 8 dimudahkan jadi 1 per RJ. Boleh dimudahkan. Jadi sini 1, 4, 1 per 4. Okey, kalau awak tengok kedudukan, RJ di bawah betul. 4 pun di bawah. Ni tricky lah. Terbalikkan. 4 naik ke atas. 1 turun ke bawah. Apa yang berlaku di sebelah kanan, mesti berlaku di sebelah kiri juga. Jadi, rintangan jumlah naik ke atas, 1 turun ke bawah. Dia jadi RJ per 1 sama dengan 4 per 1. Okey. So, jadilah RJ sama dengan 4 ohm. Senang kan? Senang. Okey. Untuk cari jumlah rintangan ni, selain daripada cara tadi, RJ yang saya tadi terbalikkan terbalikkan. Atas ke bawah, bawah ke atas. Boleh juga. Ataupun lagi satu cara, tu ulang balik, 1 per rintangan jumlah sama dengan 1 per rintangan mentol 1 tambah dengan 1 per rintangan mentol 2. Jadi 1 per rintangan jumlah sama dengan 1 per 8 kan. Jadi 8 tambah 1 per 8. Okey, boleh ditambahkan sebab pembawah dia sama. Okey, jadi 1 per 8 tambah 1 per 8 jadi 2 per 8. Okey, untuk darab matematik yang lagi satu, senang juga. Awak buat darab silang. RJ darab dengan 2, 8 dengan darab dengan 1. Darab silang, sama saja macam yang cikgu matematik awak ajar. Jadi 8 darab 1, 2 darab RJ. Okey, kenapa jadi darab? Kalau di sebelah kiri bahagi, pindah ke kanan jadi darab. Kalau di sebelah kiri tolak, pindah ke kanan jadi tambah. Sebenarnya sama saja dengan operasi matematik biasa. Jadi 8 darab 1, 8. 2 darab dengan rintangan jumlah, jadilah 2 rintangan jumlah. Jadi, kita nak cari rintangan jumlah, bukannya 2 rintangan jumlah. So, apa yang berlaku, ini dipindahkanlah. Jadi, 8 bahagi 2. Sebabnya kedudukan di sebelah sini adalah darab, betul? Tadi kan, kedudukan dia darab. So, dipindahkan dia jadi bahagi. Rintangan jumlah sama dengan, dipermudahkan jadilah 4 ohm. Sama. Senang. Okey, soalan yang nombor 2. Dia minta awak cari voltan. Cari voltan pada M2. Okey, trik dia di sini. Litar selari, jumlah voltan yang lalu pada mentol 1 dan mentol 2 adalah sama dengan jumlah voltan yang asal. Jadi, jumlah voltan voltan untuk mentol 2 adalah 6 volt. Sama. So, sebenarnya tiada jalan kira lah. VJ sama dengan VM1 sama dengan VM2. Maknanya kat sini, kalau ada 10 rintangan, jumlah voltan sama juga dengan voltan pada mentol 1 dan juga voltan pada mentol 2. Sama. Tiada perubahan. Okey, agak buruk sikit tapi bermakna ya sebenarnya. Okey. Okey, untuk soalan yang kedua, litar selari. Diberikan nilai voltan adalah 9 volt. Nilai rintangan adalah 4 ohm bagi M1, M2, M3 dan juga M4. Jadi sebenarnya semua mentol di sini adalah 4 ohm. Hitungkan jumlah rintangan dan jumlah arus pada litar tersebut. Sama juga dengan soalan yang tadi tapi kita ulang baliklah. Okey, dia minta awak jumlah arus
Macam saya cakap tadi, arus adalah berbeza. Untuk voltan adalah sama. Voltan yang lalu pada mentol 1 sama dengan mentol 2, sama dengan mentol 3 dan juga sama dengan mentol 4. Kalau ada 10 mentol di sini, sama juga. Voltan yang lalu adalah sama. Tapi berbeza arus. Sebabnya bila arus mengalir, arus akan terpecah di sini. Katakanlah arus yang keluar ada 5 ampere. Jadi bila dia terpecah 2, dekat sini mungkin yang lalu 1.25 ampere. Kemudian yang balance tu pergi ke sana. Dia pecah lagi. Dan akan berbeza lah pada setiap cabang-cabang litar ini. Jadi, bila soalan minta jumlah arus, ni pun salah je, julmah jadinya. Okey, bila soalan minta jumlah arus, apa yang awak kena tahu? Awak cari jumlah arus je lah. Tidak perlu mencari arus yang mengalir pada point ni. Memang berbeza. Okey, kita akan buat pengiraan. Okey, untuk litar selari. Tadi saya pakai pen oren. Sebenarnya saya nak pakai pen oren lah, tapi tak cantik pula. Okey, so sini voltan 9 volt yang diberikan. Okey, so sini adalah M1, M2, M3 dan juga M4. Okey, so disebabkan sini beban, akan ada rintangan lah yang lalu di sini. Jadi, rintangan mentol 1 seperti dinyatakan dalam soalan adalah 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm. Okey, ini mudah. Katakanlah kat sini kalau saya tukar 442, so awak kena tukar sikit lah. Kejap lagi kita akan buat lah yang tukar. Jadi, ini soalan yang ke-5. Soalan yang ke-6, kejap lagi kita buat So, katakanlah RM1 2 ohm, RM2 3 ohm, RM4 3 ohm, RM4 2 ohm. Okey, kejap lagi kita akan buat yang ni. Kita sama 9 volt. Okey, kita buat soalan yang ke-5 dulu. Untuk soalan yang ke-5. Okey, soalan 5. Dia bagi awak semua rintangan, minta awak jumlah arus dan juga minta minta jumlah arus saja. Okey, kuasa jumlah kuasa pun boleh juga. Okey. So, yang pertama sekali cari jumlah rintangan. Jumlah rintangan cara kira sama juga macam tadi, 1/Rj sama dengan 1/Rm1 tambah 1 ada 4 kan, jadi sampai 4 lah. Okey, 1/Rm4. Okey, 1 per rintangan jumlah, kita nak cari rintangan jumlah, kita tak nak cari 1 tapi kita cari rintangan jumlah. Okey, semua 4, jadi 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. So ada 4 Okey, 1 per rintangan jumlah, semua 4. Jadi boleh ditambah terus. Bila ditambah terus, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 jadilah 4/4. 4/4 dimudahkan, jadilah 1 per rintangan jumlah. 4 bagi 4 sama dengan 1. Okey, betul ke? Okey, dah betul. So ini 1/1 lah sebenarnya. So sama, jadi rintangan jumlah sama dengan 1 ohm. Macam ni nak dapat tadi, terbalikkan ataupun awak buat darab silang pun boleh. So 1 ohm ini adalah rintangan jumlah. Kemudian soalan minta arus. Okey, untuk arus yang kita belajar hukum ohm, V I R. Untuk cari jumlah arus, okey, voltan sama dengan 9 volt tadi. Rintangan yang perlu digunakan adalah rintangan jumlah, bukan rintangan untuk mentol-mentol tadi. Jadi rintangan jumlah adalah 1 ohm. Nak cari arus yang berapa? Okey, tutup I. Tutup I dapat V bahagi R. Jadi I sama dengan V bahagi R. So arus sama dengan V tadi 9 bahagi dengan 1. Jadi arus adalah 9 ampere. Kalau soalan minta arus yang mengalir pada mentol 1, arus yang mengalir pada mentol 1, jadi kena menggunakan 4 ohm pada mentol 1. So katakanlah di sini saya tambah soalan, arus yang mengalir pada mentol 1. Jadi
voltan sama, jadi 9 volt. Rintangan adalah rintangan pada mentor 1 adalah 4 ohm. Jadi arus yang mengalir kan, arus yang mengalir pada mentor 1. Jadi menggunakan rumus yang sama, VIR, bila kita tukar tadi jadi I, arus yang pada mentor 1 bahagi voltan pada mentor 1 dengan rintangan pada mentor 1. Jadi arus tadi tak tahu berapa, voltan 9 bahagi rintangan pada mentor 1 adalah 4. Dimudahkan 9 bahagi 4 sama dengan, guna kalkulator saja, 9 bahagi 4, so dapat 2.25. Jadi arus yang mengalir di sini adalah 2.25 ampere. So beza ni rintangan yang arus yang mengalir pada mentor 1. Ni arus yang mengalir pada keseluruhan litar. So arus jumlah lah. Arus jumlah arus. Okey, kita tengok pada soalan yang ke-6, extra question. Kat sini je, boleh? Okey, soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6, kita minta jumlah rintangan. Okey, jumlah rintangan pun sama dengan yang sebelah ni, 1/Rj. Okey, terus masukkan terus masukkan. Okey, 1 per rintangan mentor 1, 2. Tambah 1 per rintangan mentor 3, dah terconteng dah. Tambah 1 per rintangan mentor yang ketiga pun 3. 1 per rintangan mentor 4, 2. Okey. Kalau awak perhatikan di sini, yang di bawah ni tak sama. Okey, 2, 3, 3, 2. Boleh ke kita teruskan? Tak boleh sebenarnya. Jadi, yang di bawah ni, macam mana nak bagi sama? So, 2 darab 3, 6. Betul. Jadi, kita akan jadikan yang bawah ni 6. Kalau saya jadikan yang bawah ni 6, dia jadi 2 darab 3, 6. Jadi kalau di bawah darab 3, di atas pun perlu darab 3. 1 darab 3. So yang ni 3 darab dengan 2. So sama juga yang di atas. Ni pun sama, 1 darab 2, 3 darab 2 tambah dengan 1 darab 3, 2 darab 3. So awak barulah dapat yang bawah tu sama. So awak dapat kat sini sudut 3, 3 per 6 tambah 2 per 6 tambah 2 per 6 tambah 3 per 6. Jadi bawah dah sama, baru boleh tambah. Jadi rintangan jumlah adalah per 6. 3 tambah 2 tambah 2 tambah 3 jadi 10 per 6. Okey. Nak mudah, terus saja terbalikkan. Pun sama, kanan terbalik, kiri pun perlu terbalik. Jadi RJ bahagi 1, 6 bahagi 10. Okey, RJ bahagi 1, 6 bahagi 10. Tak payah pening kepala, kira pakai kalkulator, 6 bahagi 10. 0.6. Jadi awak dapat rintangan jumlah adalah 0.6 ohm. Okey. Itu saja. Okey, kita nak sambung. Okey, kalau nak sambung, kita cari nilai voltan. Okey, cari nilai arus Okey, jumlah arus I sama dengan V bahagi R. Okey, I sama dengan V bahagi R. I tak tahu. So, V adalah 9 volt. So, V 9 volt bahagi 0.6. Jadi, 0.6. Tutup sebelah ni. Jangan tengok. Dah lain sangat. Okey. So, V bahagi R. V 9 volt. R 0.6 tadi. 0.6.
Okey, guna kalkulator. 9 bahagi 0.6. Nampak tak? So, dapat 15 ampere. So, arus awak 15 ampere. Jadi, boleh tengok beza. Kalau rintangan awak tinggi, arus awak akan kurang. Kalau rintangan awak rendah, arus awak akan tinggi. So, yang mana lebih baik? Rintangan rendah lah yang lebih baik. Okey, itu saja.